Yes. Okey dah. Dari pusat dia balik. Billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dari Allah yang Maha Kuasa kepada kita semua. Pagi ini terdapat bersama dalam ruangan tadabbur Al-Quran kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Teman-teman, kawan-kawan yang dihormati sekalian, kita pada ayat yang ke-32 ya, 32 dari surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. Zulaikha berkata, inilah orangnya yang kamu tempelak aku mengenainya. Sebenarnya aku telah memujuknya berkehendakkan dirinya, tetapi ia menolak dan berpegang teguh kepada kesuciannya. Dan demi sesungguhnya kalau ia tidak mahu melakukan apa yang aku suruh, tentulah ia akan dipenjarakan dan akan menjadi dari orang-orang yang hina. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Yusuf merayu ke hadrat Allah Ta'ala dengan berkata, wahai Tuhanku, aku lebih suka kepada penjara dari apa yang perempuan-perempuan itu ajak aku kepadanya. Dan jika engkau tidak menjauhkan daripadaku tipu daya mereka, mungkin aku akan cenderung kepada mereka dan aku menjadi dari orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Maka Tuhannya memperkenankan doanya, lalu dijauhkan daripadanya tipu daya mereka. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Thumma bada lahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Kemudian timbul fikiran bagi suami perempuan itu serta orang-orangnya hendak memenjarakan Yusuf sesudah mereka nampak tanda-tanda yang menghendaki supaya Yusuf dijauhkan hingga ke suatu masa. Baiklah teman-teman yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla ya. Baik tuan-tuan dikasihi semua, pagi ini nak sambung lagi akan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang syarat dengan 1001 pelajaran dan pedoman hidup kepada kita sekalian. Setelah Zulaikha cuba nak membela diri dia dengan dia bawa apa dia ni, wak mari perempuan itu dan dia jamu bagi pisau, tina ni kerak tangan dan sebagainya, tuan-tuan semua, sampai ke tahap luka tangan dia sendiri. Maka benarlah kata Zulaikha bahawa aku ni tergila-gilakan kerana itulah punca dan itulah sebabnya ya. Jadi tuan-tuan dikasih semua bahawa itulah cara Zulaikha nak membela diri dia, di mana dia telah menunjukkan kecantikan dan kelebihan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi mudah-mudahan kita dapat belajar daripada sini bahawasanya
Apa yang kita nikmati itu sebenarnya kalau kita tonjolkan pada orang lain, kadang-kadang ianya menjadi satu fitnah kepada kita. Nabi Allah Yusuf alaihi salam tidak menonjolkan kecantikan dia, comel dia, tetapi Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia comelnya semula jadi, sehingga semua orang ni tuan-tuan rasa rasa terpegun dengan kehebatan comelnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Tapi kita sebagai orang awam, kita kena belajar bahawasanya jangan sekali-kali kita cuba menonjolkan kelebihan kita kepada orang lain. Tak payahlah tuan-tuan semua. Saya nak ceritalah ke tuan-tuan 1 minit saja. Bagaimana seorang perampok ditanya oleh polis. Seorang perampok ditanya oleh polis, dia kata, macam mana kamu tahu rumah tu tidak ada penghuni? Rumah ni kosong. Macam mana kamu tahu bahawa rumah ni adalah kosong? Ya, kamu boleh raport dengan sewenang-wenangnya. Macam mana kamu tahu rumah ni kosong? Dia kata, cik polis, saya tahu rumah ni kosong mudah saja. Sebab saya ikuti dia punya FB dia. FB dia saya cari, saya jumpa address FB dia. Kemudian saya tengok pergerakan dia setiap hari. Dia disuka masuk oleh FB. Jadi bila dia katakanlah dia pergi ke chalet di Johor, cuti sama keluarga, mestilah rumah ni kosong untuk tempoh 2-3 hari. Maka di saat itulah saya ambil kesempatan untuk menyamun rumah dia. Jadi kita, kenapa orang boleh tahu rumah kita kosong? Sebab kita kongsi program kita. Kita nak royak kita bersama keluarga di resort di Johor Bahru. Tapi orang ambil kesempatan, dia tak ada di rumah selama 2-3 hari. Sebab tu saya kata, bukan semua maklumat kita ni kita boleh kongsikan dengan orang lain. Kemana kita pergi, apa yang kita buat, tak perlu kita kongsi semua dengan orang lain. Kita kongsi apa yang kita boleh kongsi. Yang tak boleh kongsi, jangan kita kongsi tuan-tuan sekalian, sebab ianya berbahaya dan memudaratkan kepada kehidupan kita sendiri. Tapi orang hari ni dia berbangga, bersama keluarga di Kamera Highland. Orang pun tengok, duduk Kamera Highland. Dia pun tengok, baru one day makna pergi mari, hari ni masuk Facebook. Dia pun tak ada rumah ni, dah lah kita gomor rumah dia dulu malam ni. Ataupun petang ni kita gomor rumah dia. Orang ambil kesempatan di sebaliknya. Ni kalau kita nak sahurkan segala nikmat. Benda-benda nikmat ni tuan-tuan, kalau kita sahur, memanglah dia akan jadi satu musibah. Ya, kita kongsi setakat mana kita boleh kongsi. Ada nikmat yang kita tidak boleh kongsi dengan insan yang lain. Tak boleh. Tengok saja cerita Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Bila dia bermimpi melihat sebelah bintang, 1 bulan 1 matahari. Apa kata Nabi Yaqub? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka. Wahai anakku, dia kata, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada adik-beradikmu yang lain. Fayakidunaka kaida. Dia akan buat satu halah untuk khianat kepada kamu. Ni tuan-tuan, ingat baik-baik ya. Baik. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fi. Kata Zulaikha, dia kata fadhalikunna, demikianlah dia kata, inilah orang yang kamu tempelakkan aku mengenainya, yang kamu dok cela aku, yang kamu dok kata kat aku semua sekalinya, itulah orangnya. Inilah sebabnya yang terjadi kepada aku. Rafa'. Jadi ini mengangkatkan lagi darjat Nabi Yusuf dari segi ketinggian dia. Tetapi Zulaikha buat benda ni bukan nak menonjolkan darjat ketinggian Nabi Yusuf, tapi nak menonjolkan sebab kenapa dia gila kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu ya. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam tak dipertikaikan lagi. Semua orang mengatakan bahawa dia ni seorang yang cukup comel, sehingga baginda kita sewaktu Isra' dan juga Mi'raj naik ke langit yang ketiga sana bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Fa'idha huwa qad u'tiya syatrul husni. Tiba-tiba aku melihat dia dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sepertiga daripada kecantikan. Memang comel sungguhlah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Baik. Apa ni Saiful Yusuf komen, bahaya jika ada yang berniat jahat dalam hidup kita ni Saiful. Kepala sama hitam, tapi kena ingat hati lain-lain. Kadang-kadang yang buat jahat pada kita bukannya orang lain. Yang buat jahat kepada kita ni tetangga kita, orang kampung kita, orang iri hati dengan kita. Apa yang kita ada kelebihan semuanya orang iri hati kepada kita semua. Baik.
Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Sebenarnya aku telah memujuknya, berkehendakkan dirinya, tetapi ia telah menolak dan berpegang teguh kepada kesuciannya. Ini dalil bahawa Zulaikha telah mengasihi Nabi Yusuf sepenuh jiwa raga. Sebab tu walaqad rawattuhu, aku nak sangat kepada Yusuf tadi. Tetapi Yusuf ni fasta'sam. Yusuf ni tak mau, dia jaga kesucian diri dia. Wala illam yaf'al ma amruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Dan demi sungguhnya kalau ia tidak mahu melakukan apa yang aku suruh, tentulah ia akan dipenjarakan. Yusuf kalau dia tak nak, ni dia boleh menguasai akan suami dia. Zulaikha dia punya kekuatan dia bini comel tuan-tuan semua, campur dengan lawa, campur dengan kaya. Tok lelaki pula tupai pula alik bini, ikut bini suruh, sumak JJ lah, sumak penjara lah. Ya, kadang-kadang bahaya juga kita orang jantan ni ada penyakit TB. Nah, penyakit TB ni bahaya tuan-tuan semua. Penyakit TB maksud apa? Penyakit takut bini. Takut bini ni masalah besar lah. Sebab kita boleh buat suatu perkara yang mungkar walaupun tak betul dengan naluri manusia. Yusuf yang pertahankan diri, tiba-tiba Yusuf pula yang masuk penjara. Dan Al-Aziz mengikuti akan kehendak isteri. Sebab tu kita belajar di sini bagaimana sejarah membuktikan bahawa Iblis laknatullah, bila dia goda Nabi Allah Adam alaihissalam supaya makan buah, dikatakan buah khuldi, Adam tak makan. Tapi dia pergi kepada Hawa alaihissalam, akhirnya Adam pun makan. Jadi kadang-kadang kita kena ingat, sebab itulah banyak orang ni dalam kita berpersatuan, kita bekerja apa ni, banyak orang mendapat kekuatan melalui puspanita. Puspanita ni tuan-tuan golongan Hawa ni. Golongan Hawa ni pengurusi dia bini bos. Bini bos. Jadi bila bini bos disesal lah masalah. Gapa-gapa ayak kau bini bos ayak pula pada bos. Bos pula serabut dengan bini dia, bos builah gapo hak bini bos ni nak. Akhir sekali tuan-tuan, kata kapal terbang hanya dua jadi hanya seputih. Dah. Akhir sekali jatuh kapal-kapal terbang. Kenapa tuan-tuan semua? Kerana rosaknya kerana golongan Hawa yang telah mencampuri urusan pentadbiran. Dia tak boleh orang perempuan menguasai urusan pentadbiran dalam kerjaya suami dia. Orang perempuan buat kerja dia lah. Si suami pula buat keputusan dengan cara dia. Sebab itulah kita bekerja wa amruhum syura bainahum. Urusan kita hendaklah kita syura sesama kita. Bila kita buat keputusan biar berdasarkan kepada syura. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Baik tuan-tuan semua. La yasjununnahu wa la yakuna minas saghirin. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ketika mana Nabi Allah Yusuf alaihi salam dia minta cuba berlindung daripada segala kejahatan yang dibawa oleh Zulaikha. Zulaikha duk gaya dia, nak ke dia, apa sekalipun tuan-tuan semua, Nabi Yusuf demi menjaga iman dia, demi menjaga muruah dia, menjaga air muka dia, maka dia rela masuk penjara daripada dia ni tuan-tuan melakukan maksiat kepada Allah. Artinya Nabi Yusuf di sini masuk penjara untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Demi mencari kasih Allah, dia rela dipenjara oleh siapa saja. Kita susah tak apa tuan-tuan, jangan kita buat benda dia dimurkai oleh Allah. Redha manusia, katakanlah redha Zulaikha. Kemana sangat Yusuf boleh buat pergi dengan redha Zulaikha? Tetapi redha Allah mesti kita tuntut. Ulama-ulama kata redha Allah ghayatun la tutrak. Redha Tuhan itu satu matlamat yang tak boleh kita tinggal. Tapi waridhan nas ghayatul la tudrak. Tapi redha manusia ni satu matlamat yang kamu tak dapat untuk perolehi dia. Kamu tak akan kecapi nikmat. Kamu tak dapat kecapi daripada redha manusia. Orang redha kamu hari ni saya sedak, hari ni suka sedak, tu benda biasa saja. Saya sekejap, benci sekejap, tu benda biasa saja ya. Nak cerita redha manusia begitu. Redha Allah ni kita kena cari sepanjang masa. Nabi Yusuf alaihi salam dia kata qala rabbis sijnu. Dia kata wahai Tuhanku, dia kata sesungguhnya penjara itu
kelazatan itu, lazat bagi aku suka masuk jin ni sebab aku lebih suka dengan jiwa aku daripada aku duduk dalam keadaan yang begini. Baik. Inna sijna alladhi tawa'adat bihi. Dia kata penjara yang Zulaikha ugu aku tadi, nak masuk penjara kalau aku tak ikut ni tak. Apa-apa ni? Ahabba ilayya mimma yad'unani ilaihi min haula'in niswah. Aku daripada aku duduk main dengan orang tino, orang ramai duduk nak aku buat benda-benda keji, dia kata lebih baiklah aku masuk penjara, ya. Lebih baiklah aku masuk penjara. Kenapa tuan-tuan semua? Kerana masuk penjara selamat daripada melakukan perbuatan zina dan perbuatan keji yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang iman dia tinggi, dia rela susah kehidupan di dunia demi mencari mardatillah. Kita ni tuan-tuan, hidup kita atas dunia lah ni kita lebih senang, kita lebih kaya daripada orang lain. Tuan-tuan rasa saja kita ni susah. Hakikat sebenarnya kita mengecapi kesenangan dalam kehidupan kita, ya. Memang kita lah ni kita senang, sesenang-senangnya tuan-tuan semua dalam kehidupan kita. Cuma kita yang rasa kita ni susah. Hakikat sebenarnya kita ni seorang yang senang sebenarnya. Baik, Nabi Yusuf duduk dalam penjara. Jadi dia ni tuan-tuan semua, dia kata apa dia? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Yakni dia kata walau dia lebih suka masuk penjara. Doa ini tuan-tuan semua kalau kita perhati tak, Nabi Yusuf telah meletakkan masyaqqah lebih utama daripada lazzah. Kita ada dua situasi kita. Satu, kita ada masyaqqah, kesusahan, kesulitan. Yang kedua, kita ada lazzatun, keseronokan. Seronok pun ada, senang pun ada. Jadi kalau Nabi Yusuf nak senang dalam hidup dia senang atas dunia, dia terima je lah buat-buat tina tu. Senang lah dengan cara dia. Tetapi Nabi Yusuf kata di situ dia senang di dunia, dia tak senang di akhirat. Lazat ni pula tuan-tuan semua benda yang disukai oleh hati kita. Walaupun Yusuf ni terpaksa masuk penjara, bagi dia kesulitan yang dia hadapi di dunia dan dengan kesulitan dia hadapi dunia masuk penjara, dia selamat daripada iqabullah, selamat daripada balasan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Hari akhirat sesat dia tak kena masuk penjara, dia tak kena bakal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang makan rasuah tuan-tuan semua. Dah. Kalau dia tak makan rasuah, dia sesak atas dunia. Sesak pada pandangan kita, tapi hati dia serah-senang. Kenapa? Dia buat kesalahan. Bila kita buat kesalahan, jiwa kita akan terasa tak selesa. Maka kita tolak ketidakselesaan itu. Kita buat, biarlah aku tak siap makan rasuah, aku sesak pun tak apa. Gunalah kata maybe buruk kau, guna kacir buruk kau, tak apa. Gimana pun aku tengok siapa dia pun, aku suka belakang. Kalau aku makan rasuah, aku tidak akan suka, aku tidak akan hidup bahagia. Tuan-tuan ingat semua orang kaya-kaya ni bahagia belaka ke? Tak, tuan-tuan semua. Nabi Yusuf mencari bahagia dalam penjara. Sebab apa? Sebab duduk di luar banyak derita. Orang tu buru, duduk serabut dengan hak ni tadi. Jadi tuan-tuan semua, Nabi Yusuf dia rasa dia dipenjarakan itu yash'uru bi sa'adatin azimah. Dia ni tuan-tuan semua, dia merasai gembira yang terlalu besar sebab dia dipuji di dunia dan dia akan mendapat pahala di hari akhirat. Bahagia Nabi Yusuf masuk dalam penjara. Seorang ulama yang dibenci oleh orang-orang Melayu di Nusantara. Banyak orang Melayu Nusantara ni tuan-tuan semua mengeji ulama ini. Tapi dia telah mengorbankan banyak masa dia untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sebut nama, memang tuan-tuan semua kata, oh begitulah. Sebab dia telah dikala, diwarnakan dengan persepsi yang tidak baik. Syekh Taqiyuddin Abdul Halim, ataupun kita tanah Melayu panggil dia Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah seorang ulama yang disifatkan oleh orang kita sebagai ulama kontroversi atas beberapa pandangan beliau yang menyalahi pandangan sebahagian ulama yang lain. Dalam perjuangan dakwah dia menegur dan dia berperang. Dia berperang menentang kerajaan yang kafir. Seorang ulama yang besar. Tapi orang di Nusantara ni tuan-tuan tak suka kepada dia. Kita hormati semua pandangan para alim ulama. Dia dipenjarakan.
dalam kata-kata dia, di antara kata-kata dia, dia kata apa dia? Dia kata, in habasuni fahabsi khulwatun. Kalau orang penjarakan aku kerana perjuangan aku ini, fahabsi khulwatun, maka tahanannya aku, duduknya aku dalam penjara ini merupakan satu khulwah untuk aku bersunyi diri dengan Tuhanku, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang penjara tempat rehat bagi setengah manusia. Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullahu tabaraka wa taala. Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullahu taala, dia telah menulis dalam penjara. Ni orang bahagia dalam penjara, hidup dia senang hati dia. Dalam penjara dia telah menghabiskan tulisan buku dia Fi Zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran, sebanyak jilidnya 1, 2, 3, 4, 5, sebanyak 6 jilid. Tak silap saya 6 jilid tafsir Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullah. Hamba tengok pada buku dia dari rumah hamba ni, hamba duduk pilih jilid dia. Baik tuan-tuan, dalam penjara tanpa ada apa-apa rujukan, berbekalkan sebatang pen dan kertas, dia telah menulis kitab di bawah naung bayangan Al-Quran. Tulisan Asy-Syahid Sayyid Qutb dalam penjara negeri Mesir di zaman rejim saya Jamal Abdul Nasir. Dia menulis buku dalam penjara, dan buku dia diterjemahkan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Yusuf Zaki Yaakob, seorang penterjemah terkenal di Kelantan, pemilik pustaka Dian dahulu. Terjemahkan karya Asy-Syahid Sayyid Qutb ini selama 13 tahun. Saya nak sebutkan di sini tuan-tuan semua, orang ni setengah orang dia bahagia hidup dalam penjara sebab dia makin dekat dengan Allah Ta'ala. Nabi Yusuf kata, aku masuk penjara, aku semakin dekat. Saya pernah bertemu dengan penterjemah Fi Zilalil Quran ini, almarhum Yang Berhormat Datuk Dr. Yusuf Zaki Yaakob. Saya pernah bertemu dengan dia sewaktu dia ke Tanah Suci. Saya tanya dia tentang pandangan terjemahan dia kepada kitab Fi Zilalil Quran. Dia kata dia terjemahkan tempoh masa selama 13 tahun. Masuk tahun yang ke-10, lebih kurang, dia kena stroke. Tubuh dia kena stroke sedikit, dan dia terbantuk terjemahan dia. Satu hari dalam masa dia stroke ni tuan-tuan, dia segar sikit daripada stroke dia ni, boleh jalan apa. Maka dia bermimpi, dia cerita kepada Abah di Mekah. Dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Rasulullah pesan pada dia, teruskanlah perjuangan kamu menterjemahkan kerja-kerja amal Islami kamu. Lalu dia usahakan terus sehingga 13 tahun, siaplah terjemahan dia. Tapi nak cerita di sini bahawa kebahagiaan dinikmati oleh Asy-Syahid Sayyid Qutb dalam penjara sehingga dia mengeluarkan satu karya yang besar. Makna tuan-tuan, kadang-kadang kita disisihkan daripada orang lain, ada kebahagiaannya untuk kita kalau kita pandai manfaatkan sesuatu masa. Orang semua ajak pergi minum teh, kedai bersukaria, tak ajak kita. Mungkin satu aspek kita akan bersedih. Kenapa? Sebab orang tidak ajak kita. Tetapi tuan-tuan harus ingat, orang tak ajak kita, tak payah kita nak sedih. Gunakan masa orang tidak ajak kita ni untuk buat sesuatu bermanfaat. Contoh, kita boleh berzikir sebanyak 1,000, boleh menulis beberapa perkara, tuan-tuan dikasih semua. Nah, amba duk saja belah-belah, amba tulis karya amba. Dah, insya-Allah nak cetak dah tuan-tuan semua, akan siap tak lama lagi, proofnya sudah siap, tunggu urusan cetak. Amba nak sebutkan bahawa kita ni kadang-kadang orang tak ajak pun tak apa, orang sisih pun tak apa. Gunakan masa sisihan itu untuk mencari kebahagiaan. Sisih tu penjara tidak resmi. Penjara resmi tuan-tuan semua, penjara perkara cepat. Tapi orang mencari kebahagiaan dalam penjara seperti Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Sebab apa dia kata dia bahagia? Dia bahagia dalam penjara kerana di dunia dia dipuji, di akhirat dia mendapat pahala. Wa qad ikhtara ahwana asy-syarraini wa akhaffa ad-dararain. Dia telah memilih dia telah memilih antara dua ni, mana yang paling kurang dari segi mudarat dia. Tak, mudarat dia, ambil hal ni, akhirat masuk neraka. Main dengan orang tina ni, akhirat masuk neraka. Tapi, kalaulah sekiranya dia tolak perempuan ini, dia kena masuk penjara. Dia memilih penjara lebih daripada memilih buat kejahatan.
Jadi dia kalau dia antara penjara dengan zina, dia pilih penjara walaupun jiwa dia tersiksa sementara, tapi dia rasa suka sebab dia tak deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, fa fi sijni rahatu balin wa hudu'i nafsin wa khurujun an bi'atil fasad wa takhallusun min al-hakkumi fi amrihi. Dalam penjara Nabi Yusuf ni dia kata, dia rasa rahatul bal, rehat pemikiran, kosong, tenang molek pikiran dia. Wa hudu'u nafsin, dia rasa jiwa dia senang, tenang molek, anginnya comel dah. Wa khuruj, dan dia keluar daripada persekitaran yang merosakkan ini. Kalau terbaik duduk luar, duduk main persekitaran yang merosakkan ini amat berbahaya kepada kita. Kita duduk dalam suasana yang merosakkan ini. Kalau kita duduk suasana rosak tuan-tuan, baik kau pagar duduk dalam rumah. Kita duduk dalam pertengahan masyarakat yang pun herana. Kau pagar duduk dalam rumah, lagi bagus. Balik kerja cari rezeki, duduk cakoh dalam rumah. Tu ambil luar duduk ngopak sana, kata hudus sini, wak gotu, wak tak molek, tak sah, duduk di rumah. Kita selamatkan diri kita lah zaman fasad. Atau ada hadis menyebut, Nabi kata kalau semua orang jahat belakang duduk lerak tak apa, dicari jauh-jauh sikit pada orang, duduklah tempat nu selamat daripada azab siksa. Kamu akan bebaskan diri kamu daripada at-tahakkumu fi amri. Maknanya tuan-tuan sekalian, di sini Nabi Yusuf mencari kerehatan sedemikian ya. Apa ni? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Dan jika engkau tidak menjauhkan diri daripadaku tipu daya mereka, mungkin aku akan cenderung kepada mereka. Yakni kata Nabi Yusuf, wahai Allah, kalau kamu tak jauhkan aku dari segala helah mereka, tipu daya mereka, maka jadilah aku di kalangan orang-orang yang tidak berilmu. Jadi kalau Tuhan ni tuan-tuan semua, dia bimbing manusia. Artinya apabila Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada satu maksiat, itu satu rahmat daripada Allah taala, kurniakan pada kita semua ya. Allah taala nikmat pada kita semua. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Maka Tuhannya memperkenankan doanya, lalu dijauhkan daripadanya tipu daya mereka. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nabi Yusuf alaihissalam yang berdoa kepada Allah dalam keadaan masyaqqah yang dihadapi ini tuan-tuan semua, maka Allah Subhanahu wa taala terima doa Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Fastajaba lahu, maka Nabi Yusuf diterima doanya oleh Allah supaya selamat daripada ujian yang berat ini. Dia diberi ismah, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasarafa anhu kaidahunna. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Jadi fastajaba lahu, Tuhan terima permohonan ni, artinya jawapan kepada permohonan Nabi Yusuf, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ini menjadi dalil bahawa kawalan daripada Allah Subhanahu wa taala ialah kawalan yang terlalu tinggi yang layak bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Baik. Allah Ta'ala telah mengangkat dengan keadaan Nabi Yusuf comel lagi, lawa lagi, daripada buat perbuatan yang tidak baik dengan Imra'atul Aziz, isteri kepada pembesar negeri Mesir itu. Dan Nabi Yusuf pilih penjara sebab dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hadis yang kita sedia maklum bahawa bila orang laki-laki menolak ajakan perempuan untuk bersama dengannya, berzina dengannya, maka dia dapat berteduh di bawah teduhan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Kemudian timbul fikiran bagi suami perempuan itu serta orang-orangnya hendak memenjarakan Yusuf sesudah mereka nampak tanda-tanda yang menghendaki supaya Yusuf dijauhkan hingga ke suatu masa. Kemudian tuan-tuan semua, zahirlah maslahah dan pandangan bagi Al-Aziz. Dan bagi Al-Aziz, bagi isteri dia,
untuk mengelakkan cerita ni tersebar luas, tuan-tuan semua, Yusuf dapat melihat apa mereka dapat melihat bahawa cara paling molek ialah kita penjarakan Yusuf supaya benda ni tak gagal. Sumak ada je sesar masalah. Dah. Zahara lahum an yasjunuhu. Zahirlah bagi mereka ini, Al-Aziz dan geng-geng dia ni, untuk menjarakan Nabi Yusuf li ajalin ghairi ma'lum, untuk tempoh yang tidak diketahui berapa lama akan masuk penjara. Ihaman annahu rawadaha an nafsi wa annahum sajanuhu ala dhalik. Apa dia ni, dia kata antara pucanya tadilah isu dengan isteri dia tadi dan dia dipenjarakan. Tanfidhan li gharbati zawjatil aziz. Ini kerana nak melayani keinginan isteri kepada Al-Aziz. Ia royak bahawa dia ni annaha dhatu sultanin ala zawjiha. Ulama kata di sini menunjukkan bahawasanya isteri Al-Aziz bernama Zulaikha ini mempunyai kuasa ke atas suami dia. Wa annahu faqada al-ghirata 'alaiha. Dia suami dia tak cemburu dah kepada Zulaikha sebab suami dia ditupai Zulaikha. Suami tupai kelebihan Zulaikha menyebabkan ikut Zulaikha nak buat apa pun bini dia saya sama. Apa ni, dia saya sama ke bini dia. Wa athara ridaha bi ayyi thamanin kana. Dia akan letaklah kemahuan isteri dia ni depan walaupun ada harga gapo. Mu nak kata kat aku gajah rimah, ikut gilah. Apa mu nak kata kat aku, mu katalah. Yang pentingnya ialah aku ikut isteri aku. Jadi tuan-tuan semua, bila Al-Aziz dan ahli mesyuarat dia mengambil satu ketetapan nak memenjarakan Nabi Yusuf ini atas sifat-sifat tadilah. Ni tuan-tuan semua, dia nak selamat keadaan. Jadi orang ni tuan-tuan nak selamat keadaan ni dia boleh buat belakang. Itulah cara politik hidup ni tuan-tuan semua, begitulah nah. Politik kehidupan ni lagu telah. Orang ni bila dia nak selamat keadaan dia tuan-tuan semua, apa dia buat tak kira gapo. Hak tu demo kawal dengan demo ni kena beringat molek. Kadang-kadang kita ni bersaing tak khabar ingat. Orang pergunakan kita, perkudakan kita. Kita kena ingatlah. Kadang orang kuda kita, orang guna kita, kita tak khabar orang guna kita. Menyebabkan tuan-tuan semua kita akan tersiksa dalam kehidupan seharian kita, ya. Akhirat kita kena lebih utama daripada kehidupan kita di alam dunia ini. Insya-Allah fasal yang ke-6 dari kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam ini kita akan tengok lagi tuan-tuan semua dalam kuliah kita pada esok hari insya-Allah taala. Esok kita akan tengok lagi Nabi Yusuf masuk penjara. Apa dia buat dalam penjara? Kesnya fitnah lari daripada fitnah daripada seorang perempuan. InsyaAllah kita bertemu lagi pada pagi esok. Adapun malam ni, malam Jumaat, kita buat amalan fardi. Masing-masing baca Quran, berzikir pada Allah Ta'ala. Amal pula ambil istirahat. Dan jangan lupa tuan-tuan, jam 9 malam pada malam ini boleh ikuti juga di FB saya. InsyaAllah Ta'ala satu ruang bicara bersama dengan pegawai agama jajahan Qadi-Qadi Kelantan dalam isu pemutihan pendaftaran perkahwinan luar negara. Maksud dia gini tuan-tuan, kita nak bincang malam ni, apa risiko nikah luar negara, nikah Malaysia, apa risiko dia, tak daftar apa risiko dia. Jadi pihak kerajaan dia kata gini, kita lihat sikit lah, pakak tanya malam ni. Pihak kerajaan tuan-tuan semua, kadang mau tahu ada anak beranak demo yang tidak mendaftarkan perkahwinan mereka dengan pihak kerajaan yang kahwin luar negara sebelum tahun 2005. 2005 tuan-tuan, biar dia pergi jabat agama, kita nak buat urusan yang paling mudah untuk mendaftarkan perkahwinan mereka supaya anak dia boleh letak bil molek, dia boleh terima saka molek kalau mati. Isu-isu begini insya-Allah kita akan bicaralah pada malam ni pukul 9 malam. Insya-Allah tuan-tuan semua pakat ikuti. Viral ramai-ramai, share ramai-ramai supaya isu rakyat Kelantan kita ni tak ada lagi hak rekod nikah tak daftar dengan pihak kerajaan. Biar boleh pergi sekolah dengan molek dan sebagainya. Mungkin orang takut pada denda, tak usah fikir. Lah ni ketepikan soalan denda, soalan lagi dulu ke jabat agama, kita nak tolong demo.
buat benda ni dengan cara yang paling mudah, biar anak demo hak bank kat situ tu biar boleh jadi bank demo sekiranya cukup syarat-syarat yang dikehendaki oleh pihak berkuasa. InsyaAllah ini banyak membantu rakyat kita semua dah. Malam ni pukul 9 malam kita bersama insya-Allah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.